Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang tutorial macam mana kita nak merekod hasil bacaan murid dalam sistem IQ Nilam menggunakan ID Delima murid ya. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan bahawa video ni hanyalah untuk mereka yang menggunakan komputer dan juga laptop sahaja. Untuk video tutorial menggunakan handphone, saya akan buat satu lagi video yang bakal menyusul nanti. Okey. Tujuan kita merekod hasil bacaan murid ni dalam sistem IQ Nilam adalah supaya pihak sekolah dan juga PPD boleh akses murid punya hasil bacaan ataupun data untuk mereka rancang pelbagailah program, antaranya macam hasil bacaan terbaik ataupun hasil bacaan terbanyak di peringkat rendah ataupun sehinggalah peringkat kebangsaan. Untuk yang pertama sekali, kita perlu buka web browser kita punya Google Chrome. Okey, untuk yang pertama sekali, kita kena kenal pasti sama ada akaun web Google Chrome kita ni di atas akaun yang mana. Okey. Okey, cara untuk kenal pasti dia, kita tengok dekat sebelah sini. Okey, yang bulat ni ada gambar ataupun tak ada gambar. Okey, kita tekan. Dekat sini dia akan ada beberapa lah email yang kita nak guna. Okey. Okey, saya ingatkan sekali lagi, untuk kita login sistem IQ Nilam ni, murid-murid ataupun ibu bapa hanya boleh akses sistem ini menggunakan ID Delima sahaja ya, yang ada MOE dekat belakang tu. Okey, ID ni juga kita guna untuk kita login kita punya Google Classroom dan sebagainya lah. Okey, untuk saya ingatkan untuk apa-apa sahaja sistem berkaitan dengan KPM maupun GC ataupun IQ Nilam ni, kita kena pastikan terlebih dahulu dia punya pemilik akaun ni. Okey, kita mestilah guna yang ada MOE Okey, kalau sebagai contoh saya gunakan sekarang ni email saya Okey, email saya ni tak ada MOE. Okey, bukan email Delima. Jadi bila saya type, okey, ini adalah alamat dia Alamat dia okey, copy paste yang ni. Okey, iqnilam .moe.gov.my. Okey. Okey, bila saya tekan enter, okey, dia akan terus bawa ke paparan sistem IQ Nilam. Okey. Kalau macam ni, contoh saya menggunakan ID personal saya yang ni tak ada MOE bukan ID Delima. Bila saya tekan sahaja dekat sini, dia akan keluar error dekat sini Okey, error sebab bukan ID Delima. Okey, contoh kalau kita guna ID Delima, okey, saya tekan dekat sini. Okey, contoh saya ambil satu ID Delima murid tahun 6 Okey, yang ni saya daftarkan dekat sini. Okey, cara untuk daftarkan dia dekat sini. Okey, kita add. Okey, mula-mula yang ni kita nak daftar dulu, add je apa-apa. Contoh nama dia Nick Contoh Nick, kita pilih simbol, kita add. Okey, get started. Okey, skip. Okey, default next. Okey, continue. Okey, kita daftar dekat sini. Next. Okey, password untuk password ni bergantung kepada admin sekolah masing-masing lah. Okey, kalau macam sekolah Lieutenant Adnan, memang kita dah set password sama dengan password akaun GC Passwordnya adalah Lieutenant SKLA GC. Okey. Okey, show password. Yang ni sama semua murid sama. Okey, next. Jadi, web browser ni, Google Chrome ni sekarang ni adalah kepunyaan pelajar yang saya daftarkan tadi lah.
Okey, kepunyaan Nik Nadirah. Okey. Okey, sekarang ni barulah kita boleh buka kita punya alamat tadi. Sistem IQ Nilam Okey, kita copy paste balik alamat tadi. Okey, iqnilam.moi.gov.my. Okey. Okey, bila dah sampai dekat paparan ni, bila kita menggunakan email MOE ataupun email delima ni, bila kita tekan je sini, kita boleh terus masuk Okey, kita boleh terus masuk. Okey, tunggu sekejap. Okey, dah ada paparan IQ delima. Okey, yang sebelah sini, yang bawah sini saya besarkan Okey, yang belah bawah ni murid-murid tak boleh tukar Okey. Kalau contoh kita nak tambah hasil bacaan hasil bacaan murid, kita nak tambah, kita pergi daripada satu petak ke satu petak. Contoh dekat sini. Okey, petak A, petak B, petak C, petak D dan yang ni. Okey, barulah kita boleh simpan. Okey, contoh saya buat untuk contoh buku yang saya nak isi dalam sistem IQ Nilam ni. Saya ambil contoh buku ni adalah Murabi Cinta. Okey, jadi cara untuk kita update dekat dalam ni. Okey, kita pergi daripada satu kotak ke kotak yang lain. Kita mula dengan kotak A. Okey, nama, judul, okey, nama buku ni lah. Okey, buku ni adalah nama Murabi Cinta. Pilih bahasa Melayu. Tahun terbitan contoh 2016. Okey, contoh pengarang dia. Okey, Abdul. Penerbit dia Pelangi. Okey, Pelangi. Okey, selesai untuk kotak bahagian A, kita pergi kepada kotak bahagian B. Okey, kotak bahagian B ni kita hanya pilih satu sahaja Yang ni yang bulat biru ni, dia ada 4 bahagian 1, 2, 3 dan 4. Okey, satu buku fiksyen. Okey, buku fiksyen ni adalah buku cerita, buku rekaan semata-mata. Okey, kalau buku yang ni kita pilih. Okey, yang ni lepas tu kita pasangan dia dekat sebelah dia. Okey, contoh bilangan muka surat. Okey, tulis muka surat dia. Okey, kalau buku bukan fiksyen, okey, contoh yang ni lah. Okey, buku bukan fiksyen adalah seperti buku teks, buku yang ada banyak fakta, buku yang bukan reka-reka. Okey, yang ni. Okey, contoh yang ni. Jadi saya akan pilih buku bukan fiksyen lah. Okey, contoh muka surat dia adalah 100 muka surat Okey, lepas tu dah settle. Okey, contoh saya bagi contoh kalau kita nak isi benda ni tapi kita nak isi benda yang lain. Contoh bukan buku, benda yang bukan buku apa? Contoh benda yang bukan buku, kita tengok pasangan dia. Okey, dekat sini ada jurnal, laporan, majalah dan sebagainya lah. Peta pun boleh kita isi. Okey, contoh kita pilih poster contohlah. Okey, poster. Okey, poster kalau macam ni Okey. Yang ni contoh poster pun boleh. Selain buku kita boleh juga isi. Tapi bila kita dah pilih poster ni, okey, dekat bahagian kotak A tu kita tak boleh nama ni lah. Nama buku ni lah. Okey, kita pilihlah nama poster tu. Contoh dia pemandangan di tepi pantai. Lepas tu kalau pengarang ni tak adalah, ataupun kita tulis nama pelukis kalau ada. Kalau tak ada, kita biarkan sahaja kosong. Ataupun yang keempat ni, bahan digital ataupun kita tengok YouTube kita copy paste sahaja link YouTube dekat sini. Okey, jadi untuk kes saya ni adalah buku bukan fiksyen, muka surat 100 tadi. Okey, selesai untuk kotak B. Seterusnya adalah kotak C. Okey, kotak C kita tulis rumusan Okey, apa hasil dapatan daripada kita baca ni, kita buat secara rumusan dalam bentuk ayat, dalam 3-4 ayat kita tulis. Okey, contoh buku ini mengisahkan tentang bla 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 bla. Okey, 3, 4 ayat, 4, 5 ayat. Okey, cukup. Okey. Lepas tu selesai untuk kotak C. Lepas tu kotak D. Okey, kotak D ni adalah aktiviti penggayaan. Okey, aktiviti penggayaan ni adalah satu aktiviti yang aktiviti yang kita buat untuk mengukuhkan lagi selepas kita baca ni. Okey, contoh
Rumusan. Contoh yang satu dia bagi adalah rumusan. Rumusan wajib kita buat dekat atas ni. Memang setiap apa bacaan ataupun benda yang kita tengok, kita kena buat rumusan. Okey, yang ni wajib lah. Ataupun ada lagi aktiviti penggayaan yang lain. Contoh kita dah baca buku ni, kita pun bercerita dekat adik-beradik yang lain. Okey, jadi kita boleh pilih bercerita. Okey. Contoh kalau kita tengok yang tadi, kita tak pilih buku tapi kita pilih poster ni, kita boleh juga buat apa ni? Mendeklamasi saja. Okey, contoh ni adalah pemandangan tepi pantai. Okey, kita pun buatlah saja. Okey, di tepi pantai yang indah contohnya Okey. Okey. Itu adalah satu aktiviti yang bakal mengukuhkan lagi pemahaman kita terhadap bahan yang kita baca ataupun bahan yang kita tengok tadilah. Okey. Yang ni dekat sebelah dia adalah aktiviti yang lain. Kalau ada lah. Kalau yang selain yang dinyatakan dekat sini, kalau ada pun kita boleh tambah sini dekat sini. Okey, dah settle. Kita check balik semua dah okey. Kita pun barulah kita boleh simpan. Okey, klik simpan. Bila kita dah klik simpan dekat sini, maka data yang kita dah isi apa semua ni akan diupdate dekat bahagian sini. Okey. Jadi setiap kali kita login kita boleh tengok lah. Okey. Berapa biji buku, berapa buah buku kita dah baca, ataupun bukan buku ataupun keseluruhan dia. Okey. Mungkin akan ambil masa lah untuk kita update, sebab akan disahkan dulu oleh guru-guru PSS. Okey. Okey, itu sahaja. Selesai. Lepas tu selesai. Kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tambah lagi lah. Tambah lagi rekod bacaan kita. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Saya harap semua faham. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Saya harap kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.